Untuk admit form 4 chapter 1 episod kedua. Cik. Episod kedua kita nak belajar pasal apa? Ha. Ke korang dah lupa dah episod pertama pasal apa? Okay, episod pertama kita dah belajar apa tu function Recall balik episod 1. Okay. Function tu apa? Function is a relationship. A relationship in which each object has one image only. Setiap objek ada satu image sahaja. So itu adalah episod pertama. Recall balik guys. Jangan lupa. Misalannya, bahasa cikgu. So misalnya, contohnya adalah let's say cikgu buat arrow diagram macam ni. Ni katakan kita ada X sebagai kita punya set pertama dan Y untuk set yang kedua. Okay. Now, katakanlah kan, katakan setiap X ni, let's say kita ada 1, 2, 3 kan, kita ada objek 1, 2, 3 kan, dia menuju ke Y. Dia menuju ke Y. Okay, dia menuju ke Y. Yang ni pun menuju ke Y. Nampak tak? Setiap objek ada satu je image. Let's say satu ni dia menjadi apa? Satu ni dia menjadi 3, 2 ni menjadi 6, 3 ni jadi 9. So korang boleh nampak tak pattern dia? Pattern dia darab 3, betul tak? 1 jadi 3, 2 darab 3 6, 3 darab 3 9. Inilah dia. Inilah yang kita panggil sebagai relationship function. Ini kita punya function. Setiap objek ada image-nya. Setiap suami ada isterinya. Setiap cahaya ada kegelapannya. Setiap yin ada yang-nya. Faham tak? Objek mesti ada satu image. Now, macam mana nak bagi tahu orang bahawa ini function dia namanya apa? Okay, mari cikgu ajar sikit. Kalau kau tengok dekat sini, katakanlah kita namakan function ni sebagai function f. Let's say kita namakan x bagi y ni, kita panggil nama dia f. Function f. Kau nak namakan dia apa pun, suka tinggal. So, kalaulah macam ni nak buat kalaulah 1 nak pergi 3, dia kena lalu f. Betul? 2 nak pergi 6, kena lalu f juga. Tu cara kau tulis dia. Anak panah cikgu buruk boleh tak cikgu betulkan balik? Sebab cikgu demam, jadi dia punya koordinasi dia tak betul. Cikgu kena guna pembaris. Nampak? 1 nak pergi 3, kena lalu f. 2 nak pergi 6 pun kena lalu f. Nampak? Lagi apa? 3 nak pergi 9 pun kena lalu f. Betul tak? Yes. Inilah dia punya orang kata apa? Function. Maksudnya nama function dia gini. Nampak? Dia punya cara nak trader gitu. Oh kan, 1 nak pergi 3 kena lalu f. 2 nak pergi 6 kena lalu f. 3 nak pergi 9 kena lalu f. Alright, selesai. Jadi kiranya Amma, if you put x here, okay, dia akan pergi ke 3x, right? Sebab dia punya hasil dia kan 1 darab 3, 2 darab 3, 3 darab 3 kan. Jadi kalau x kalau letak kat situ, dia akan jadi 3x, right? Betul? Dia akan jadi 3x, right? Betul Jadi kau akan cakap ni, bila kau letak x, dia akan pergi ke 3x. Bila lalu dekat f. Jadi inilah yang kita panggil sebagai function notation. So yang bawah ni dipanggil sebagai function notation atau dalam bahasa Melayunya tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi. So, korang ingat lagi tak benda ni? Cikgu dah pernah ajar. Kalau lupa, pisanglah cikgu. Nak kena ajar balik. Kan? Lepas tu cikgu dah ajar kan, kadang-kadang dia tak semestinya bentuk dot macam ni. Kadang-kadang dia buat macam ni. 1 melalui F akan dapat 3. 2 melalui F akan dapat 6. So kau boleh tu buat kurungan juga macam ni, tak ada masalah. 3 melalui F akan dapat 9. X melalui F akan dapat 3X. Ini pun boleh, tak ada masalah. Kau nak buat dalam bentuk kurungan, lepas tu kau buat sama dengan pun tidak ada masalah. As long as you faham, it's okay, it's up to you. Okay, so far so good Korang dah recall balik function notation. Kalau korang dah faham, bagus. Kalau korang tak faham, korang kena tengok balik lah cikgu punya video yang lepas. Okay. Kalau faham, cakap faham. Sebab cikgu nak teruskan dengan yang lebih kebat lah, lebih advance sikit. Okay, now untuk episod 2, apa yang kita nak ajar cikgu? Untuk episod 2, cikgu nak ajar bahawa kita ada domain dengan kodomain. Pernah dengar tak domain, kodomain, range?
Do you guys understand this one? Pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, meh cikgu cerita sikit. Domain, kodomain, range. Range tu maknanya julat. Okay, dengar ni baik-baik. Cikgu nak ajar domain, kodomain, range. Apa tu? Okay, jom kita try tengok buku teks. Domain, kodomain, range. Okay, dengar ni baik-baik. Let's say lah, kita ada satu function. This one lah, sebab cikgu malas nak lukis lagi. So, function lain lah, function lain. Okay, cuba korang tengok ni. Kan kita ada X, lepas tu kita ada Y kan? Okay. So, X ni lah yang kita panggil sebagai domain. X ni kita panggil sebagai domain. Domain tu apa cikgu? Domain ni adalah set object. Domain is a set of object. Maksudnya, kalau seorang tanya, what is the domain of the function? Apakah domain function ini? Of this function? Kau boleh cakap domain dia equals to, kau buat curly bracket. 1, 2, 3 dan 4. Macam ni. So inilah jawapan dia. Dapat 1 markah. Boleh faham tak? So bila orang tanya apa tu domain, domain ni adalah set of object. Objek tu maknanya kiri lah. Daripada mula kan, sebelah kiri. Itulah objek. Dan objek tu dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi domain dia adalah 1, 2, 3, 4. Kena ada curly bracket sebab dia adalah set. Pernah dengar tu kan? Dekat dalam form 1 dulu kita belajar set. Set ni mesti kena ada curly bracket. Do you understand domain tu apa? Kalau faham, bagus. Juga apa beza dengan codomain? Codomain kalau kau tengok dekat situ adalah set of image. Set of images. Cikgu punya English tak betul lah kan? Images. Codomain is set of images. So kalau dalam exam tanya, what is the codomain of this function? So korang jawab apa? Yes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Semua kan? Semua tu. So codomain ialah 3, 5, 7, 9, 11. Semua ni yang ada dalam set Y ni, inilah dia codomain. So kalau kau jawab macam ni, dapatlah markah 1. Selesai. Faham Faham. Okay, tapi apa beza dengan range ataupun bahasa Melayu dia, julat? Okay, julat ni lain sikit maksud dengan codomain. Nampak sama tapi lain. Okay, nampak tak 11 ni dia tak ada objek. Nampak tak 11 dia tak ada objek? Nampak kan? Jadi kalau orang tanya range tu apa, kau cakap macam ni. Kau cakap range is a set of images that has object. Maksudnya dia adalah image tapi yang ada objek. Maksudnya cikgu, maksudnya kalau kau tengok dekat sini, hanya 3, 5, 7, 9 je kan yang ada objek kan? Jadi kalau orang tanya what is the range of this function? So kau nak cakap apa? Kau cakap range dia ialah hanyalah 3, 5, 7 dan 9 sahaja. Nothing else. This is the range. Okay, faham tak? So kau faham tak beza domain, codomain dan range? Domain tu adalah set of object. Sebelah kiri ni, X ni, tulis semuanya. Kalau codomain maknanya Y ni semua. Tapi kalau set image, dia yang ada objek je lah. Selesai. So boleh tak korang komen faham ke tak faham benda ni? Sebab dia makin mencabar guys. So juga nak kau faham dulu basic episod kedua kali ni. Minum air jangan lupa. Okay, Zuhara faham Kalau Zuhara faham. Sebab nanti kita akan banyak main dengan konsep dia. Macam tu lah siapa? Eril. Maksudnya bila belajar AdMath ke apa ke, make sure kau kena tengok konsep dulu. Okay. Yang ini, Zahira, ini senang. Sebab kau nampak sangatlah X dia mana, Y dia mana. So kadang-kadang ada orang dia kata senang sangat kalau dia dalam arrow diagram. Yang susahnya bila dia main dalam graph. So graph ada 2 jenis. Nampak tak paksi X, paksi Y ni? Nampak? So paksi X, paksi Y. By the way, Y kita akan panggil fx Y kita akan panggil fx. Kenapa Y ialah fx? Yalah, sebab itulah paksi dia. Okay, kan ni kan X, ni kan Y. Ada orang tanya kenapa Y ialah fx? Kan ni X ni Y. Kan X nak pergi Y kan kena melalui F. Jadi X nak pergi Y kena melalui F. Sebab tu fx tu Y. Faham tak? Faham kan? Jadi lepas ni kalau cikgu cakap fx, itu maknanya Y lah. Y. Okay, sebab untuk X pergi Y, dia kena lalu F. Jadi fx ialah Y lah sebenarnya. Okay, saya tak kisah. Jadi kalau dah nampak dekat sini, kalau kita ada titik-titik yang kita buat ni, nampak? Titik ni,
Ni, ini dan ini. Setiap titik dia ada dia punya X dengan Y dia kan. Jadi X dia adalah domain dia. Nampak ni X dia. Ni adalah domain dia. Domain kan objek X. Oh. Y pula kan adalah range. Betul? Y tu kan image, so dia range. Kenapa bukan codomain? Sama je. Dalam graph, setiap range adalah codomain. Sebab apa? Sebab setiap image pasti ada objek dia. Untuk graph, setiap Y pasti ada X. Betul? Tak mungkin ada Y yang tanpa ada X. Ada ke? Tak ada kan? Setiap Y pasti ada X. So dalam graph tak ada istilah codomain dengan range lain. Codomain dengan range sama je dalam graph. Kalau arrow diagram mungkin ada yang tak sama. Tapi kalau range dalam graph, dia akan sama dengan codomain. So jangan risau. Okay, clear? Kalau korang clear, bagus. Ini nama dia discrete function. Discrete ni bermakna berbeza-beza. So boleh buat nota berbeza-beza. Maknanya dia punya titik dia tu tak bersambung. Dia berbeza-beza titik. Ini nama dia discrete function. Okay, clear. Dia ada satu lagi function. Nama dia continuous function. Macam ni lah. This one is continuous function. Okay. Cikgu buat warna lah. Cikgu ikut warna dia. Nampak X, Y dia warna pink kan. Cikgu try lah ikut warna dia. Seboleh mungkin kan ikut warna. Nampak. Konon kan nak ikut dia punya apa. Dia ikut dia punya graph tu kan. Sekejap ni. Konon. Nampak. So ada continuous function. Continuous tu maknanya berterusan. Atau dalam bahasa Melayu yang lain dia. Graph selanjar. Betul ke? Cikgu tak pasti yang belajar bahasa Melayu. Cikgu dengar selanjar bermaksud berterusan. So ni continuous lah. Maknanya dia punya graph dia tu bukan titik-titik, tetapi titik yang berterusan. Nampak? Graf dia berterusan. Yang ni graf dia berlainan. Ni. Tapi graf yang ni dia berterusan. Jadi tak kisahlah graf apa pun, mesti dia ada domain, mesti ada range. Domain tu X, range tu image, which is Y dia. Betul? Clear? Habis cerita. So boleh tak korang komen-komen sikit whether you guys understand or not this kind of theory domain dengan range ni? Boleh clear tak? Boleh faham tak? Kalau clear boleh tak korang komen supaya cikgu boleh try buat latihan. Faham Okay, clear. Boleh. Okay, alhamdulillah. Okay. Nampak macam tu lah Aikal. Apa kita belajar MF macam tu lah. Bila tengok konsep baru kau baca example. Jangan terus latihan. Gila apa kau ni? Example dulu. Tengok macam mana buku test jawab. Yes, macam ni. Contoh, determine the domain, codomain dengan range. Okay, jom kita try tengok macam mana dia jawab. Okay, untuk A senang je. Domain apa domain? Ya, PQRS kan. Jadi kau boleh jawab domain adalah PQRS. Jadi jawapan kau akan jadi macam ni. Cikgu screenshot sebab cikgu dah malas nak tulis. Penat dah. Demam kan. Jadi domain A. Kalau codomain yang belah kanan. Codomain tu semua kan. Semua yang ada Y. So codomain dia adalah ini. This one is the codomain, right? Yes. Codomain. 13479. Kalau range cikgu? Kalau range dia adalah macam ni. Range dia adalah 1379. Nampak? Hanya ada 1379 saja adalah range. So itulah jawapan dia. Oh, senang je kan? Senang je. So dalam exam kalau dia tanya, kau akan dapat markah penuh lah kalau macam ni. Okay. Memanglah senang, Ariana, sebab ini adalah arrow diagram. Semua orang nampak. Okay, B yang ramai tak nampak ni. Graph discrete function. Function di mana titik dia tidak bersambung. Discrete, berbeza-beza. Jadi jangan kau terlepas satu pun titik sebab hati-hati ramai orang terlepas. Tengok betul-betul titik dekat mana. Ada satu kat sini. Ada satu kat sini. 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 Okay. So apa domain dia? Domain dia adalah, kalau kau perasan, domain dia adalah negatif 2, kosong. Nampak? Kosong. Sebab titik dekat sini. Yang ni tengah-tengah kan? 1 kot. 1, 2, 3, 4. So domain dia adalah negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. Itulah jawapan dia. Oh, iya ke? Yes. So B, domain dia ini. Cikgu ni nampak? Domain dia ni. Negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. Sebab, ya sebab tu titik dia. Cuba tengok betul-betul. Tengok. Negatif 2, 0, 1. Kenapa tak 0.5 ke?
Sebab ni discrete ni biasa tak ada point. Discrete biasa tak ada point. So biasanya kalau antara 0 dengan 2, 1 lah kan. 1, 2, 3, 4. So negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. So, selesai, habis cerita. Oh, so tu domain dia. Nampak? Yang domain dia tak ada point lah biasanya kalau discrete macam ni. Okay, how about dia punya range? Range macam mana? Range macam ni lah, Y. Yang ni, yang ni, yang ni, dua-dua yang ni, yang ni. Nampak? Itu range dia. Jadi range dia akan jadi apa tau? Range dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Walaupun 4 tu ada 2 titik, tak apa. Kita tulis sekali je. Biasanya memang kita akan tulis sekali sahaja. Jadi untuk codomain, ini jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Itulah codomain. Apa masalah? Kalau range dalam function graph dalam graph sama je. Codomain dengan range sama sebab setiap codomain, setiap image dia ada objek. Jadi untuk range dia sama je dengan codomain. So jangan risau untuk graph range, kau tulis je sama dengan codomain. Faham tak logik dia? Sebab setiap graph pasti akan ada objek. Faham Selesai. Habis cerita. So pastikan korang berhati-hati. Okay, last one boleh? Last one. Lepas tu kita tengok contoh lain lah pula Boring lah yang ni. Okay, yang ni pula. Let's go. Sekarang ni, ini adalah graf dia melengkung gitu. Okay. So sekarang kita tengok domain dekat mana. Domain ni objek tau. Domain adalah objek. Maknanya kita punya X daripada mana tau? Daripada 0 hingga 3. Nampak? 0 hingga 3. Jadi siapa tulis domain ialah macam ni kan? Domain ialah, dia kata, cikgu, sebab dia 0 hingga 3 kan X dia. Ramai orang tulis macam ni. 0, 1, 2, 3. Adakah betul? Salah. Bukan macam tu. Kenapa cikgu? Sebab ini adalah graf yang bersambungan. Bila graf yang bersambungan, kau tak boleh buat asing-asing. 0, 1, 2, 3. Tak boleh. Sebab graf macam ni, dia ada point. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 sampai 0.6, 1.0, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Dia ada point guys. Jadi dia berterusan. Jadi kau tak boleh cakap dia 1, 2, 3. Tak boleh. Itu bukan discrete boleh lah. Discrete boleh. Kalau macam ni tak boleh macam tu. Jadi nak tulis macam mana cikgu? Jadi kau tulis macam ni. Domain dia adalah X dia. X dia dekat sini kan. Antara 0 dengan 3 kan. Jadi X ni kurang atau sama dengan 3. Tapi 1 ni kurang atau sama dengan X. Maknanya X antara 1 dengan 3 lah. Sorry, bukan 0. 1, 0. X kurang daripada 3. Tapi 0 kurang daripada X. Faham tak? Dia adalah antara. Sebab X ni dekat sini, dia antara. Graf ni daripada 0 hingga 3, dia di antara. Jadi X ni kena kurang dari 3, tapi 0 kena kurang dari X. Faham? Maksudnya X tu di antara 0 dengan 3 lah. Itulah cara baca dia. Boleh faham tak? Kerana X ni dia berada di sini. Dia kurang dari 3, nampak? Dalam masa yang sama, 0 ni kurang dari X yang kita nak ni. Jadi itulah jawapan dia. Inilah domain kita. Boleh faham ke? Jadi dia susah sikit nak faham untuk continuous. Tapi kalau kau faham, bagus. Domain dia adalah X dia antara 0 dan 3. Kau boleh cakap X ni kurang 3, 0 kurang X. Itulah dia. Inilah dia punya graf. Jadi macam nak tahu dia ada termasuk sama dengan ke tidak? Jawapannya adalah kalau ada bulat putih kat sini. Let's say ada bulat putih kat sini, maknanya 3 tu tak termasuk. Let's say lah kalau ada bulat putih, abang kau cakap X ni dia kurang 3. Tapi let's say ni bulat hitam. Bulat hitam maksudnya masuk. 0 kurang daripada X. Kan? Itu kalau let's say dia ada bulat putih lah. Bulat putih tu maknanya tak termasuk. Tapi kalau tak ada apa-apa bulat apa semua whatsoever, anggap je lah termasuk. So X tu kurang daripada atau sama dengan 3. 0 ni kurang atau sama dengan X. Inilah jawapan dia guys. Boleh faham? Faham kalau tak faham tak apa. Nanti kita akan tengok contoh. Okay, how about codomain guys? Codomain macam mana? Codomain dia Y kan. So kalau codomain Y pula. So dekat sini kot. Daripada 2 paling bawah sampai 6 kan paling tinggi. Memang dia start dengan 3, tapi dia turun bawah sampai 2, kemudian dia naik sampai ke 6. Jadi kita punya range kat sini. Inilah range kita. Jadi range kita akan cakap dia punya fx antara 2 dengan 6.
So jawapan dia macam ni. Nampak? Range dia adalah fx antara 2 dengan 6. Sebab apa? Sebab fx kan, ni kan pasti fx. Ya, pasti fx. Dia kurang atas dengan 6, nampak? 6 ni maksimum lah. Fx ni dia kurang daripada 6. Tapi 2 ni lebih daripada fx. So 2 ni kurang daripada fx. Jadi sebab tu jawapannya ni. Fx antara 2 dengan 6. Oh, so itulah jawapan dia. Inilah kodomain dia. Faham? Clear kan? Okay, clear. Selesai. How about range? Range sama dengan kodomain. So kau jangan risau untuk graf, kodomain dengan range adalah sama. Untuk graf So jawapannya range dia sama je. Okay, selesai. Habis cerita. So far clear ke macam nak trade domain, kodomain dengan range ni? Do you guys understand? Apa maksud domain, apa maksud range? Kalau clear boleh tak korang komen sikit so that cikgu faham tahulah. Kalau korang semua faham, bagus. Korang nak cuba ke latihan ataupun korang nak move on? Sebab ramai yang kata boring cikgu benda ni, kan. Kalau nak latihan bagi tahu je lah, cikgu bagi satu contoh. Kan. Ni range. Okay. Kalau domain yang ni kan. Apa ni? Yang ni apa cikgu? Kau tanya simbol ni kurang. Kau tak tahu baca tu. So Amar ada masalah membaca inequalities Amar Amar kena baca balik algebra mathematics form 1 chapter 7. Form 1 chapter 7. Amar kena study balik tengok contoh, tengok latihan form 1 chapter 7. Okay. Form 1 chapter 7 kita dah belajar inequality. 2 kurang dari 5. Ni simbol kurang. Okay. Kalau nak buat lebih, contohnya 10 lebih 3. So ini simbol kurang atau less than. Ini simbol lebih atau more than. Okay, faham ke? So simbol ni kau kena tahu lah. Kalau tak tahu, kau takkan faham math sampai bila-bila. So baca balik matematik form 1 chapter 7. Ini less than, ini more than. Amar dia dah goyah dah kan kat situ. So Amar, lupa cikgu bagi tahu Amar kena terror algebra tau. Kita orang sebab kita orang dah lama. Amar baru lagi kan. So Amar, kita orang dah terrorkan algebra math ni. Algebra ada 6 topik. Form 1 chapter 5, Form 1 chapter 6, Form 1 chapter 7. Kemudian Amar kena terror Form 2 chapter 2, Form 2 chapter 3. Kemudian Amar kena terror Form 3 chapter 1. 6 topik basic ni kau kena strong. You kena strong kan dia. Kalau boleh kan, setiap kali kau buat soalan dalam buku teks untuk bab-bab ni kau makan penuh. Baru matematik kau power dalam MAT. Kalau tak kan kau akan hancur. Jadi algebra 6 topik ni kena terror. Sebab nanti kau tak faham, ni apa maksudnya ni kurang lebih. Dia jadi blank. Okay. So boleh kalau Amar tak boleh study sendiri, Amar PM cikgu, nanti cikgu carikan recording kita orang lah. Kita orang dah belajar dah benda ni lama. Sejak daripada last year lagi kita orang dah belajar. Kan? So try lah untuk belajar semua topik-topik ni. Salin. Nanti balik ni kau buka balik buku rujukan atau buku teks online ke apa ke, try study balik semua topik topik algebra ni. Alright? Selesai. Okay, kalau kau nak cuba dulu boleh, tak ada masalah. Cikgu bagi korang try untuk soalan ni boleh. Cikgu bagi 5 minit lah kalau kau nak cuba. Tapi nak tulis atau tak nak tulis, terpulang pada korang lah. Nak tulis atau tak tulis, terpulang pada korang. Jawapan dia. Selepas 5 minit, kita akan bincang. Sekolah buat notice test untuk ni. Tak cukup Amar. Cikgu dah pernah tengok. Ada budak dia lepas je. Tapi in the end, algebra dia teruk gak. MAT dia teruk gak. Jadi diagnostic test untuk sekolah tak cukup. Kau kena buat lebih lagi Amar. Kau kena study sendiri algebra Form 1 chapter 5 sampai Form 3 chapter 1. Kena buat latihan buku teks untuk sekolah. Untuk form ni. Kita orang dah buat dah dulu. Okay, try buat 1.2 ni. Cikgu bagi masa dalam lebih kurang berapa minit 2 minit lah kot. Ke 5 minit? 5 minit lah. Kalau dah siap bagi tahulah. Kalau nak tulis, jawapan lagi cantik. Tapi kalau korang malas tulis jawapan, korang bagi tahu je lah. Dah siap. So kita boleh semak. Try buat bawah ni. So apakah domain, kodomain dengan range dia?
So ini benda barulah hari ni kita belajar kan, domain, codomain dengan range. Walaupun benda ni simple, tapi korang kena ingat benda ni boleh tanya dalam exam. Any question dalam buku teks boleh ditanya dalam exam. Jadi bila korang jawab soalan apa-apa NMAT kan, mindset korang adalah aku kena tahu. Aku kena tahu cara jawab dia. Sebab kalau aku tak tahu, syang aku. Exam keluar sebiji, korang menyesal. Hmm. Slow-slow untuk jawab soalan nombor 1A. By the way, budak-budak SPM dah habis paper last diorang hari ni, iaitu biologi. Tahniahlah kepada kakak si Isa. So Alia tu kan. So congrats lah, congratulations to her. She finished her SPM lah. So Isa, kakak kau sudah habis SPM. Sangat nostalgia lah sebab cikgu ajar Alia tu, iaitu kakaknya si Isa, sejak daripada form 2. Form 2, form 3, form 4, form 5. Nostalgia lah. I can still remember dia tak boleh buat simultaneous. Dia keliru macam Ahmad Hafiz kan. Ini apa, tu apa. Tapi satu je lah kesilapan Alia ni waktu dulu Isa cikgu boleh share. Adalah dia start lewat. Itu saja, dia start lewat. Kalau, tak dah kata kalau lah. If atau jikalau, sekiranya dia study awal lagi kan, dia akan lebih terkehadapan lah. Sebab awal-awal ni rasa macam apa je kan, pandang rendah. Biasalah orang memandang rendah. Kau ingat MAT ni senang. Jadi bila kau rasa MAT senang, ataupun kau rasa MAT terlalu susah, otak kau block. Cikgu, if FX dia tulis Y, nak pakai Y ke FX Jawapannya mana-mana okey. Boleh, tak ada mana-mana, tak kisah mana-mana. So Ariel nak pakai Y pun boleh, FX pun boleh, doesn't matter. Try dulu buat, nanti kita try bincang. Tak apalah, slow-slow. Sebab cikgu nak bagi kau faham dulu domain, codomain, range ni apa kan. Baru dah faham, baru kita boleh teruskan. Cikgu tak nak laju-laju, cikgu nak slow-slow dulu mula-mula ni. Bagi kau dapat rentak dulu. Cikgu masih ingat lagi ada juga student kan yang mak dia marah cikgu. Cikgu ajar dia. Lepas tu cikgu tengok algebra dia tak lego tau. Amal Hafiz, algebra dia tak lego. Cikgu cakap dengan mak dia, kena study algebra dulu, baru boleh study AdMath. Mak dia tak percaya. Mak dia kata, anak nak study AdMath bukan algebra. Dia tak faham. Dia tak faham bahawa dalam AdMath ni algebra is the most important thing. Jadi kena dekat algebra. So cikgu waktu kata ajar juga anak dia AdMath. Memang tak boleh lah. Lalas cikgu ajar juga algebra. Lalas bila mak dia tahu cikgu ajar algebra, mak dia tak nak hantar anak dia pergi tuition lagi kan. Sebab dia nak anak dia belajar AdMath. Begitu degilnya kan. Lalas anak dia fail kan. Fail sampai sekarang. Kenapa? Sebab dia degil. Kita tahu lah kan. Kita tahu kita dah lama dah. Cikgu pun sendiri dapat A+ dalam SPM kan, AdMath. So cikgu tahulah apa benda yang perlu, apa yang tak perlu.
Okay, so Isa dapat jawapan. So kita try tengok jawapan kita try tengok jawapan korang semua. So adakah betul atau salah. Okay, kalau korang nak tahu jawapan skema untuk buku teks ada dalam PDF yang cikgu bagi dekat korang kan, Google Drive. Cikgu ada share kan. Jadi korang boleh korang try lah untuk tengok PDF yang cikgu share. Okay, sebabkan tak ada banyak masa, jadi cikgu pun try screenshot. Tengok jawapan korang betul ke tidak. Oi, rajin korang tulis jawapan Okey, rajin korang tulis jawapan. So ini jawapan dia guys. Okey, cikgu copy paste je supaya korang boleh check sendiri. So untuk domain untuk Zahira untuk yang pertama betul. Kodomain 1345 betul. Range 1345 betul. Okey. Kalau macam mana nak baca dia ni? ABC. Susah betul. Okay, domain JKLM betul. Kodomain 23790 range 37 betul. Okay. Kalau untuk C, domain untuk F ialah X ialah negatif. Oh, kau tak buat sama dengan. Dia kena tulis macam ni tau Zahra. Untuk buat X di antara negatif 3 dengan 5, kau kena tulis macam ni. Kau kena tulis negatif 3 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 5. Ni adalah simbol dia lah. Ni simbol dia. Kalau kau tak jumpa macam Isa tu, kau kena tulis kurang sama dengan. Macam tu lah. Begitu. Selesai, habis cerita. Okay. Isa dia copy paste mana lah. Dia dapat lah simbol tu. Tapi kalau cikgu tak pasti lah mana korang dapat. Okay, ada ke yang nak tanya sebarang persoalan? Cikgu assume korang semua dah tahu ni sebab cikgu rasa benda ni simple. Kalau dah okey lah. Ada soalan atau lain daripada jawapan yang ni, bagi tahu cikgu. Okey, walaupun korang buat soalan buku teks, kadang-kadang kan ada soalan exam dia keluar pelik sikit. Okey, cikgu tunjuk satu soalan exam Okey, yang ni dah okey korang dah check Kalau dah check bagus, kalau tak check ataupun korang tak kalau nak cikgu bincang bagi tahu. Alright, sebab cikgu nak cepat ni, sebab cikgu tak larat nak explain banyak. Okey, siapa boleh buat ni? Ini adalah soalan exam sebenar. Exam SBP tahun 2020. Kalau korang boleh buat, terbaik. Siapakah domain dengan range dia? Cuba korang fikirkan. Dia pelik sikit sebab dia ada anak panah. Ini adalah soalan exam SBP 2020. Dia lain sikit dengan buku teks. Sebab tu, Amar, cikgu cakap, always start dengan buku teks dulu. Supaya kau ada basic dia. Kau faham domain tu apa, kau faham range tu apa. So, kalau dalam soalan macam ni, macam mana? Dia kata graf dia ni, daripada sini bulat, bulat hitam, lepas tu dia terus anak panah. Apa maksud dia? Maksudnya dia nak cakap domain dia adalah daripada negatif 3, negatif 1 ni, X dia negatif 1 kan? X dia negatif 1 kan? Dan dia akan turun graf dia ke bawah sampai tak berpenghujung. Graf maksudnya dia punya domain tu akan negatif 1 dan ke atas. Jadi cikgu akan cakap domain dia is X lebih atau sama dengan negatif 1. Inilah jawapan dia. Selesai. Oh, macam tu je ke? Macam tu je lah. Faham tak? Sebab kau faham apa maksud domain. Domain bermaksud objek, betul tak? X. Jadi disebabkan graf dia tu turun tidak berpenghujung, maknanya domain dia adalah negatif 1 dan ke atas. So jawapannya adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Itu je lah jawapan dia. Lah, tu je ke? Yes. So jangan takut dengan exam. Sebab exam ni ada waktu kebat lah apa, tak ada apa lah. Kalau kau faham domain tu apa, kau boleh jawab soalan ni. Walaupun dia lain dengan buku teks. How about Y? Dia punya range dia. So range dia sama je. So range dia kan atas ni 3 kan, tahu tak? Dia punya koordinat ni kan Y dia 3. Jadi range dia adalah daripada atas ni, graf dia akan turun bawah kan, tak berpenghujung. Sebab graf dia akan turun dan turun. Jadi kita punya range kita is Y dia akan kurang atau sama dengan 3. Itulah jawapan dia. Dia punya range dia akan Y kurang atau sama dengan 3. Maknanya 3 dan ke bawah. That's it. Itu jawapan dia. Selesai. 2 markah. So, boleh tak jawab soalan exam macam ni? Boleh. Tak ada masalah.
Okay, ada soalan tak? So faham dah domain dengan kodomain tu apa? Kalau dah faham bagus. Kalau tak faham, habis lah. Kan? Faham Okay, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Itulah maksud domain dengan range. Domain tu X, range tu Y. Dan tak semestinya dia tanya kau soalan sebegini. Mungkin dia tanya kau kebat sikit, dia nak panah. But if you understand, should be no problem. Okay, bila korang dah tahu dah macam mana apa tu domain dengan range, jadi kau boleh jawab soalan ni pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu tunjuk sikit. Satu soalan. Okay, ni soalan yang famous dalam exam. Lepas tu ramai gila tak boleh buat padahal ada dalam buku teks. Example 5. Example 5 adalah soalan yang paling famous dalam exam. Lepas tu ramai orang tak boleh buat. Cikgu pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia ingat tak keluar kot. Dia ingat tak, lukis-lukis graf ni tak keluar kot dalam exam. Lelas keluar. So soalan dia adalah, katakan kita ada satu function, nama dia fx ialah 2x tolak 1. So that's the function. So soalan tanya sketch graph. Dia tengok je sketch graph, tak keluar kot. Tak keluar kot lala dia keluar. Dia suruh sketch graph f ni. Dia nak domain dia antara negatif 1 dengan 2 je. Kemudian kau kena bagi tahu atau state corresponding range. Apakah julat yang kau akan dapat untuk domain yang diberi. Faham tak? Maksudnya you kena lukis graf, sketch dia. So ni adalah part si X, ini adalah part si Y. Sketch ni maknanya tak perlukan kertas graf. Sketch maknanya lakarkan sahaja. Tidak perlu pun kertas graf. So macam mana kita nak lukis graf ini? Jom kita try lukis. Now, kau tahu kan nama graf ni graf apa? This is nama dia absolute value function. Ingat tak lagi kita dah ajar minggu lepas? Dia ada simbol modulus. Tak ingat? Tak ingat. Okay, cikgu ingatkan balik So fx ialah modulus 2x tolak 1. Tutup modulus. Okay, apa fungsi modulus? Kalau korang lupa, modulus ni adalah fungsinya untuk mempositifkan segala benda. Fungsi dia apa? Untuk mempositifkan segala benda. Contoh, let's say you letak modulus negatif 5 dalam modulus tu kan. So negatif 5, bila kau moduluskan dia, dia akan dapat positif 5. Ya ke cikgu? Ya. Tak percaya kau ambil calculator. Kau tekan shift kurungan. Nampak kurungan kat sini? Yeah. So dia akan jadi macam ni. Cikgu ulang shift kurungan. So boleh masukkan negatif 5 kat dalam tu. So kau akan dapat sama dengan 5. Nampak negatif 5, dia jadi positif 5. So modulus ni dia macam penjara yang mempositifkan nombor. Dia baikkan nombor tu. Cikgu kalau saya letak positif awal-awal, apakah jadi? 5 juga. Sebab modulus ni dia akan positifkan nombor. So kalau dia positif, dia still positif juga. Contoh, kalau kita tak modulus 5, dia still 5 juga. So faham maksud modulus? So modulus ni bermakna dia mempositifkan apa-apa nombor yang ada kat dalam tu. So graf dia agak-agak akan jadi macam mana? Yang tu cikgu dah cerita minggu lepas. Graf dia akan jadi V. Kalau tak percaya korang boleh hafal nama website ni. desmos.com/calculator. So try lah guys. Download apps dia. Atau simpan dia punya website ni. Sebab best gila website ni. Kau letaklah apa-apa fx. Masuk dalam ni. Contohnya modulus 2x tolak 1. Kau akan dapat graf yang dia suruh lukis. Tak acik lah. Sebab kalau dah ada komputer, senang lah. Kita tulis, kita type, kita terus copy paste. Dalam exam tak bolehlah bawa komputer. Tapi inilah graf dia. Sekejap cikgu label lah X, Y. Ni step dia satu, arrow, buang grid kot. Ni. Nampak graf dia jadi V. Kenapa jadi V cikgu? Sebab asalnya dia adalah graf Y equals to MX plus C. Nampak? Dia adalah graf garis lurus. Y, MX plus C. Nampak? 2X tolak 1. Dia garis linear. Dia asalnya graf linear. Tapi bila kau letak modulus, dia takkan masuk bawah negatif ni. Dia tidak akan jatuh bawah tanah ni. Dia tak akan masuk bahagian negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tak nak. So, kalau kau letak modulus, dia akan naik atas. Nampak? 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 Oh. Ni. Ada modulus, tak ada modulus. Ada modulus, tak ada modulus. Ada modulus, tak ada modulus. So, kau boleh expect graf kau akan jadi bentuk V macam ni nanti. Inilah graf dia. Kau boleh expect graf dia akan bentuk V kerana dia adalah graf absolute value function. So, kiranya guys, untuk lukis graf,
Kalau korang tak reti bentuk dia, korang boleh buat table. Kan? Kalau korang tak reti lah, cikgu saya tak reti lah lagu apa yang cikgu saya tak faham lah. Okay, cara paling last adalah korang buat table. Okay, mari cikgu ajar sikit. Buat table. Table apa cikgu? Table XY. Sebab kita nak plotkan dia nanti. Buat apa-apa X. Kau letak X dengan Y. Kan dia nak domain antara negatif 1 dengan 2 je kan. Nampak? X kurang 2, negatif 1 kurang X. Maknanya dia nak antara negatif 1 dengan 2 je kan. Maknanya X kita nanti ada negatif 1, 0, 1, 2 sahaja. Tu je lah. Negatif 1, 0, 1, 2. So kita kena cari point untuk ni saja. Oh ya ke? So jom kita try cari point untuk negatif 1, point untuk 0, point untuk 1, point untuk 2. Kita kena cari 4 point ni. Supaya apa? Supaya kita boleh plotkan dia. Okay, jom. Kita try. Ini negatif 1 kan? Ini negatif 1. Ini 0. Ini 1. Ini 2. Okay, now. Macam nak tahu apa Y dia ataupun apa fx dia? Kita panggil fx lah Korang kan dah besar. Y ni kita panggil fx lah kan. So apa fx dia? So now untuk tahu fx untuk negatif 1, kau masukkanlah negatif 1 dalam function tu. Betul tak guys? So korang masukkanlah negatif 1 dalam function tu. So kita masukkan f negatif 1 ialah modulus 2 darab negatif 1 tolak 1. So korang tekan calculator, korang akan dapat jawapan. Okay, apa jawapan dia guys? Cuba ambil calculator. So shift kurungan 2 darab negatif 1 tolak 1. So kau akan dapat 3. Sebab apa? Sebab 2 darab negatif 1 negatif 2, negatif 2 tolak 1 negatif 3, modulus kan? So jadi positif 3. Oh, so kau boleh masukkan 3 dekat sini. Ulang untuk kosong pula. So bila you masukkan kosong pula, you akan dapat modulus 2 darab kosong tolak 1. Tutup modulus. Kosong tolak 1, negatif 1. Negatif 1 modulus dapat positif 1. 3 congak Hopefully korang faham. 2 darab kosong tolak 1 negatif 1. Modulus dapat positif 1. Teruskan lagi F1 pula. So masukkan 1 dalam X pula. 2 darab 1 tolak 1. So 2 tolak 1, 1. 1 kalau modulus 1 juga. So ini 1 juga. Dan last kali kalau masukkan 2 pula. So F2 modulus 2 darab 2 tolak 1. 2 darab 2 4, 4 tolak 1 3. Modulus 3 dapat 3 juga. Selesai. Jadi inilah point-point kita. Dan kita 1 dengan 3, 0 dengan 1, 1 dengan 1, 2 dengan 3. Jadi korang boleh masukkan lah. Ini 1, ini 2. Alamak, tak buat pula cikgu panjangkan sikit. Ini 3. Alright, jadi kita boleh plotkan graf ni. Sebenarnya kalau nak cantik, kita jauhkan lagi sikit sebab tak nice. Kita jauhkan sikit lagi. Sebab bagi besar lah, bagi nampak kan. So kita jauhkan lagi sikit. Okay, macam ni lah kot. Okay. So jom kita plot. Plot lah. Negatif 1 dengan 3 kan. Nampak negatif 1 dengan 3. So dekat sini. 0 dengan 1 kan. 0 dengan 1 dekat sini. 1 dengan 1 kan. So 1 dengan 1 dekat sini. 2 dengan 3. So 2 dengan 3 dekat sini. Nampak? So nampak tak plot dia jadi macam pelik. Dia turun, lepas tu naik balik. Jangan pelik sebab itulah dia graf yang kita nak. Inilah graf. Yes, inilah graf kita panggil absolute value function. Memang dia akan jadi bentuk V. Jadi macam itulah korang buat. So kalau korang berjaya buat benda ni dalam exam, dapatlah 5 markah. Okay, 5 markah. Okay. Now, belum habis lagi. Kalau boleh, kita nak tahulah point titik ni kat mana kan. Sebab tak sedap lah kalau kau tak tahu apa titik tengah kat sini point kat sini. Okay, kita suspect dia adalah 0.5. Tapi kalau korang nak yakin, nak betul, so korang boleh gunakan algebra lah. Cikgu tunjuk sikit macam mana nak buat. Okay. Kita nak tahu apakah nilai X bila Y dia kosong. Bila fx dia kosong, betul? Bila fx dia kosong, berapa X dia? Jadi kita try buat algebra sikit. So modulus 2X tolak 1 ialah kosong. Okay. Modulus dengan kosong tak ada efek. Sebab kosong ni positif ke negatif ke sama je. Jadi kau boleh hilangkan modulus terus. Sebab kosong ni tak ada efek pun pada modulus. Kosong kan tak boleh positif, tak boleh negatif. Jadi kosong ni tak ada kaitan dengan modulus. Jadi bila kau bawa 1 ke kanan, 0 tambah 1, 1.
1/2 dapat 1/2. Jadi betul lah tu cikgu cakap ni. Dia kena dekat 1/2. Jadi label lah. Kalau boleh label, baru lagi cantik. Okay, dah siap. Inilah sketching kita yang paling mantap. Alright. Now, last kali dia kata apakah range dia. Bila dah lukis graf, baru kita tahu apa range dia. So range dia tak lain dan tak bukan, korang boleh nampak dia daripada kosong dia naik sampai 3 kan. Itulah range dia. Jadi jawapan range, saya cakap range is fx dia adalah di antara, kan, fx kurang dari 3 tapi kosong kurang fx. So fx di antara kosong dengan 3. Itulah graf kita. Itulah kita wujud dekat situ. So dapat buat soalan ni 5 markah penuh. Alright, selesai. Habis cerita. Cikgu, sorry, tapi fx kosong. Kenapa kosong? Yelah, sebab kau nak tahu kat point bawah ni. Titik bawah ni, Zaira, waktu tu fx dia kosong. Adakah kau pandai baca koordinat? Adakah Zaira pandai baca koordinat? Untuk tahu titik dekat sini, waktu ni koordinat y dia kosong. Nampak? Koordinat y dia kosong. Dan koordinat x dia adalah tak tahu. Sebab tu fx dia kosong. Kan? So untuk kau mengetahui apakah point x kat situ, fx ialah kosong. Jadi bila fx tu kosong, jadi bermakna kita boleh carilah aksis tengah. Dia macam baca koordinat macam tu. Okay, ada soalan tak lagi? Clear Jadi kesimpulannya adalah bila korang nak kena lukis graf, pastikan buat table lah. Tengok domain dia daripada mana. Daripada negatif 1 sampai 2, so kau buat negatif 1 sampai 2. Buat negatif 1, 0, 1, 2 macam tu. Lepas tu bila korang dah buat tu, korang masukkan point dia, cari macam ni, dan lukis graf. Kalau boleh tahu titik tengah dekat mana, kemudian boleh tahu range dia berapa. Selesai. Okay, tak apa, cikgu bagi korang try dulu kan. 2 minit lah, kita bagi korang 2 minit untuk korang cuba. Tak ada masalah pun. Korang nak try buat, boleh try buat. Okay, soalan nombor, okay, kita try lah yang ni. Cikgu nak korang salin dulu. Kalau dah habis salin, try buat yang ni pula. So ada A, B, C, try lah buat A dulu. Kalau dah siap A, buat B pula. Kalau dah buat B, dah siap B, buat C pula. Kalau tak sempat, balik ni korang boleh buat sendiri kat rumah. Okay, cuba try. Ini soalan keluar dalam exam banyak kali ni, especially ujian selaras 1. Memang favourite. Kalau boleh cium, dia cium. Macam tu kan, cium soalan ni sebab selalu keluar. Okay, try lah, try sketch dia. Macam cikgu sketch ni. Tak payah kertas graf pun. Just ambil kertas, lepas tu agak-agak je. Okay, so cikgu bagi dalam 5 minit. Tak apalah, it's okay, slow. If you guys boleh buat dalam 5 minit semua soalan ni, kira korang power lah. Tapi kalau korang dapat 1 pun tak apa. Yang penting dia bentuk V. Ke bawah, naik atas. Ni nama dia absolute value function. Ada je part yang tak faham, bagi tahu. Korang kena ada attitude tu tau. Attitude dalam MAT, if you don't understand, make sure you understand it by that day. Contoh kalau kau tak faham certain konsep, contohnya kau tak faham konsep inequalities, atau kau tak faham konsep graf ni kan, hari tu juga kau faham kan. Always ada that attitude. Buat slow. Cuba je buat yang buat. Kalau dah siap semuanya, baguslah. Kalau sangkut, bagi tahu.
Okay, A range dia adalah antara 0 hingga 5. So Ahmad Hafiz dia berjaya. Tapi kalau boleh ada sama dengan kan, fx di antara 0 dengan 5 tu, kalau dia 0 tu ada sama dengan, 5 tu pun ada sama dengan kan, sebab dia termasuk. Kan, sebab dia termasuk. Tapi tak dapat simbol. Simbol dia macam ni. Kau boleh tulis macam ni. 0 fx kurang atau sama dengan 5. Macam tu. Letak je sama dengan macam ni. Orang faham dah. Kurang atau sama dengan 5. Macam tu lah simbol dia. Kalau tak jumpa simbol memang macam tu lah simbol dia. No problem. Okay, tak apa. Slow-slow. Ada seminit lagi. Okay, masa dah habis. Okay, tak apa. Siapa yang tengah buat A tu lagi, teruskan. Cikgu nak tunjuk A dululah. For those nak tengok, boleh tengok. Amar punya jawapan fx antara 0 dan 5. Okay, teruskan buat sampai C guys. Kalau boleh buat sampai habis terus. Okay, B 0 hingga 8. Okay, tak apa. Bagus. Isa teruskan. Okay, untuk A kita try tengok. Bismillah. So, fx ialah modulus x tambah 1. Untuk negatif 2 hingga 4. Negatif 2 hingga 4 ni banyak lah. Kiranya daripada negatif 2 sampai 4 tu dia kena buat table. Buat table daripada negatif 2 hingga 4. Memang kena buat banyak. Tak boleh buat apa. So jom cikgu tunjuk sikit lah kot. In case kalau korang berminat. Okay, so X ini Y. Dia kena negatif 2, negatif 1, cos, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Memang banyak guys. Jadi memang kena bersabar. So ambil kalkulator. Korang ambil lah kalkulator macam ni. Buat macam ni. Shift kurungan yang modulus. Kan dia X tambah 1 kan. So dia negatif 2 tambah 1 dulu. So dapat 1 terus. Tak tulis jalan kira pun tak apa kan. Yang penting dia punya jadual ni. So negatif 2 dah settle. Negatif 1 pula. Negatif 1 tambah 1 kosong. Masukkan pula juga kosong dalam modulus. So jadi kosong tambah 1. Mengikut formula ni kan. Modulus X tambah 1. So jadi 1. Masukkan 1 pula. Masukkan 1. So jadi 2. Masukkan 2 pula. Masukkan 2 pula. 2. So jadi 3. Kalau masukkan 3 jadi 4. Masukkan 4 jadi 5 Jadi 5.
So inilah dia punya kata apa? Dia punya table. Inilah dia punya jadual. So nak kemaskan lagi boleh je. Korang boleh kemaskan lagi macam ni. Sebenarnya kemaskan ni tak berapa penting lah. Unless kalau korang ni jenis yang memang nak cermat, nak nampak gempak. Inilah dia. Tapi this is how you do it lah. Maknanya kau masukkan nilai X dia dalam fx. So that kau dapat fx tu apa. Apakah Y dia. Okay, kenapa cikgu? Sebab kita nak buat point. Nak apa? Kita nak plotkan dia. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan labelkan X dia, kan? So X dia macam ni. So kita ada negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian kita ada paksi Y atau paksi fx lah kita panggil. So dekat mana? Kat kosong ni kan? Kat sini. Alright, selesai. Kalau boleh tinggi lagi lah sebab dia sampai 5 dia sampai 5, jadi kita buat tinggi sikit. Macam tu, tinggi lagi. Okay, so ni X kan? Ini adalah fx. So kita ada apa? Kita ada 0, 1, 2, 3. Lama tak muat Kena panjang lagi ni. Uish, tak muat. Sekejap, cikgu cuba besarkan lagi. So bila korang lukis tu pastikan korang agak-agak lah. Agak-agak muat ke tak muat. 3, 4, 5. So inilah fx kita guys. Okay, cikgu kecilkan sikit. Okay, so kita plotkan lah dia. Kita plotkan fx ni kan. Jadi kita pun ambil pencil. And then negatif 2 dengan 1. So negatif 2 dengan 1 dekat sini. Negatif 1 dengan 0 dekat sini. Nampak? And X dia negatif 1, Y dia 0. 0, Y dia 1 kat sini. 1, 2 kat sini. 2, 3 dekat sini. 3, 4 kat sini. 4, 5 kat sini. Jadi kita nampak kan, inilah point-point dia. So kita boleh nampak graf dia macam ni dia jadi turun. Kena dekat 1 jadi kalau kau tak kena tu pandai-pandai lah adjust sikit. Mungkin kau punya yalah, kau punya point tu macam lari sikit kot. Jadi kalau boleh lah, kalau boleh adjust sikit kan, adjust sikit kasih sama kan, kasih adjust berada. Kasih adjust sikit kan, bagi nampak style lah, bagi nampak kena. Kan macam tu. Right, then nak buat apa? Then kita pun buat dia kat atas, dia V macam tu. Okay, yang ni tak perlu cari tengah. Sebab apa? Sebab memang dah tengah dia kat situ. Tengah dia memang dekat negatif 1 ni. Dah dapat dah. So Zaira, yang ni tak perlu cari tengah-tengah. Sebab memang dah ada dah tengah-tengah tu. So jawapannya range dia adalah daripada kosong So range daripada bawah ni kosong, dia naik sampai 5 kan. Jadi itulah range dia, daripada bawah kosong hingga 5. So fx kita adalah antara kosong hingga 5. So this is the answer. Okay, selesai. Itu satu soalan. Okay, dah. Habis. Kalau berjaya buat A, okey dah tu. Kan, maksudnya boleh buat B dengan C dekat rumah. Sesiapa nak tengok jawapan, in case kalau ada yang dah buat. So, jawapan skema always ada dalam PDF yang cikgu share kan, dalam Google Drive. Siapa tak ada Google Drive PDF tu, boleh minta cikgu. So, ini untuk soalan B. Cek graf korang. Sama tak graf korang dengan apa yang dia bagi ni? C pula, macam ni jawapan dia. So, you guys boleh screenshot. Sekejap And korang boleh cubalah dekat rumah. Ini adalah graf dia. Sama je teknik dia. Then korang cuba try. Okay, so jawapan Isa betul, Amar pun betul. Tahniah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okay. So far so good. Zahira okay ke dah macam At least tahu satu soalan lah, A lah at least. Nanti balik ni buat semua soalan buku teks. Jangan tak buat semua. Buat semua soalan buku teks. Tak apa, juga bagi masa untuk korang screenshot. Kalau dah screenshot, okay lah. Habis. Eril, hari tu kau pergi bercuti kat mana? Cikgu lupa nak tanya Eril. Sebab Eril asyik duk minta cikgu recording kan. Recording. Lupa cikgu nak tanya Eril pergi mana Eril? Bercuti. Korang bercuti tak ajak Isaac lagi lah Isaac bercuti entah mana-mana lah kan. Tak datang kelas kita. Raya Sakan dia tu. Stay kat Pavilion Hotel je cikgu. Oh ya ke? Pavilion Hotel Pavilion dekat mana lah? Pavilion kan dekat Bukit Jalil ada, dekat Damansara ada, dekat KL ada. So Pavilion yang mana?
Kau main Bukit Bintang. Oh yo, Bukit Bintang. Alah, Bukit Bintang tak ada apa lah, Iril. Bukit Bintang ada McD besar tu lah. McD, lepas tu ramai orang, ada pavilion. Sorry, ada apa? Ada lot 10 lah. Dia sesak lah kat situ. Ada apa kat situ? Macam tak ada apa pun. Sebab cikgu orang KL, cikgu selalu datang. Ramai orang kan. Macam ada apa kat situ? Ada shopping mall je. Hmm. Kalau cikgu kan, jadi kau kan Iril kan. Cikgu tak pergi melancong bercuti kat situ. Hui, ramai orang. Tapi best lah hotel dia memang best lah. Hotel dia memang kata apa? Hotel dia memang 5 star punya hotel lah. Nak merasa kan betul. Hotel dia memang 5 star lah. Makan pun makan have-have-nya. Kan begitu. Okay, dah ke? Korang dah okay ke? Ariana okay? Kalau Ariana tak okay, Ariana boleh try lah buat B dengan C. This is the answer. Korang boleh check jawapan. Okay, now. Cikgu, mana soalan mengira? AdMed ni tak mengira ke cikgu? Jujurnya AdMed ni dia mengira. Tapi permulaan dia memang macam ni. Dia banyak soalan teori, soalan melukis. Bagi kau faham. So last dia akan tanya kau soalan mengira. Ni soalan mengira dia adalah sebegini. Jom kita try tengok sikit. Example 7. Okay, ini adalah soalan the ultimate one. Soalan dalam exam akan jadi macam ni lah, lebih kurang. This is the ultimate one. Okay. Bernafas dulu guys. Bernafas. Cikgu pun nak minum air lagi. Okay, baca dulu. Okay, untuk soalan A korang boleh jawab kan? Sebab dia kata find the values of f-2 and f4. Maksudnya apa? Maksudnya you guys masukkan je fx ni dengan -2 dengan 4. So you guys dapatlah jawapan kan? So this one should be easy. Fx kan ialah modulus 2x tolak 3. Betul? So now kalau you guys nak cari f-2, what does it mean? It means that x dia kau ganti dengan -2. So jadi 2 darab -2 tolak 3. Do you understand? Faham kan? So dia akan jadi f-2 would be equals to berapa? Ambil lah kalkulator kan. 2 darab -2 tolak 3. So kau akan dapat -7. Tapi jawapan dia bukan -7 kan, sebab dia modulus. Jadi jawapan dia adalah positif 7. Positif 7. So selesai. Habis cerita. So senang kan? So this is f-2. Okay. How about F4? Sama je. F4 ke F-2 peduli apa kan. So masukkan 4 dalam tu. So X jadi 4 kan sebab Fx. Jadi F4. So jadi F4 ialah 2 darab 4 tolak 3. So ambil kalkulator. 2 darab 4 8. 8 tolak 3. 8 tolak 3 5. So modulus 5 ialah 5 juga. So selesai. Habis cerita. Okay, soalan pertama korang boleh jawab lah sebab dia easy. Semua orang boleh jawab. Okay, dah ready? Soalan seterusnya. Soalan B. Soalan B, Zahra jangan pening. Kali ni dia nak cari nilai X pula di mana Fx ialah 5. Apa maksud dia? Maksudnya dia nak X pula bila image dia 5. Meaning, okay, tengok ni B. Dia nak apakah nilai X ni supaya dia dapat 5. Macam tu. Apakah nilai X ni supaya dia dapat 5? Jadi cara dia adalah kita kena buat algebra. Sebab Fx dah tahu dah. Kita boleh ganti. Dia jadi modulus 2x tolak 3 ialah 5 kan? Okay. Now, cikgu nak kau fikir. 5 ni ialah jawapan. Sebelum dia jadi jawapan, kau tak tahu pun 5 tu positif atau negatif, betul tak? Betul Sebab modulus negatif 5 pun 5. Positif 5 pun kalau modulus 5 juga. Jadi 5 ni guys, kita tak tahu sejarah silam dia. You don't know the sejarah silam. Jadi, dekat sini dia ada 2 possibility. Yes, dia ada 2 possibility. Apa dia cikgu? Sama ada sebenarnya modulus 2x tak 3. 2x tak 3 ni kan, mungkin dia adalah negatif 5. Ya, sebab kalau ada negatif 5 modulus dapat 5 kan. Atau maybe 2x tak 3 itu ialah asalnya 5 je.
Faham tak? Sebab 5 ni dia dah di luar modulus. Jadi bila dia dalam modulus, kita tak tahu waktu tu apa. So kita tak tahu modulus 5 ke modulus negatif 5. Jadi kita tak tahu. Jadi ada dua kemungkinan. Oh, so ada dua kemungkinan. Do you understand kenapa ada dua kemungkinan? Kerana kita tak tahu sejarah silam 15 ni. 5 ni tak tahu apa. Macam Abang Hafiz lah, dia masuk kelas kita kan. Kita pun tak kenal dia kan, siapa dia ni kan. Tiba-tiba masuk. Kita pun tak tahu dia dulu budak baik ke budak jahat. Bad boy or good boy. Amah, kau good boy ke Amah? Kan, Amah Hafiz. Ke bad boy? Bad tu apa bad? Bad tu isap rokok kan. Lompat pagar. 50% of the time dua-dua. Wow, good bad boy. Budak zaman sekarang ni, budak perempuan sekarang memang dia suka cari bad good boy. Dia campuran. Tak adalah baik sangat, tak adalah terlalu jahat sangat. Betul ke wanita-wanita, Ariana? Kan? Sebab kalau amat baik sangat nanti dia kata awak terlalu baik untuk saya. Kita berpisah di sini. Sudah. So kita kena jahat sikit Amar. Good bad boy. Sama dengan 5 dengan negatif 5 ni lah. Maknanya kau kena pisahkan dia sebab kau tak tahu sejarah asalnya apa. Jadi ada dua kemungkinan. So jom kita buat kemungkinan pertama. So buat kanan jadi tambah. So 2x ialah negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2. Negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. So ini adalah kemungkinan yang pertama. X dia adalah negatif 1. Kemungkinan kedua pula mungkin 3 buat kanan jadi tambah. 5 tambah 3 8. Kemudian 8 bahagi 2 kita akan dapat 3. So 8 bahagi 2 dapat 4. So 8 bahagi 2 jawapannya 4. Selesai. Habis cerita. So ini soalan B. Alright. Some people they like to write like this. 2x minus 3 equals to plus and minus 5. Dia kata kalau bermodulus ada plus minus. Dia hafal gitu. Boleh je. Tapi tak mantap lah. Sebab kau tak faham kenapa dia plus minus. Dia ada dua kemungkinan. So bila modulus, kita campak sana, dia ada plus minus. Because you don't know before that, apa sebenarnya dia positif ke negatif. So sometimes orang tulis macam ni lah. Plus and minus. But it's up to you lah. It's up to you. Korang nak buat apa. Mungkin dia positif, mungkin dia negatif. Okay, faham ke untuk soalan A dengan B? So untuk A senang sebab dia masukkan saja. A kau masukkan X dia negatif 2 dapat jawapan. Masukkan 4 dapat jawapan. Tapi kalau untuk B kau kena buat algebra sikit sebab kau nak cari X tu. Okay, boleh? Setakat ni okay? Setakat ni okay. Setakat ni. Okay, C. Apa maksud bila dia kata dia nak find the value of X which map into itself? Dia memetakan kepada diri dia sendiri. Korang faham tak ayat dia? Cari nilai X di mana dia memantulkan pada diri sendiri. Dia memetakan kepada diri sendiri maksudnya macam mana cikgu? Bermakna if you want to get X melalui F, dia dapat X juga. Ini makna dia dipetakan kepada diri dia sendiri. Fx ialah X. Oh, so itu maksud dia memetakan kepada diri dia sendiri. Dia macam ni ha. Katakan kau ada set object and then set image. Kan? Ini X, jawapannya X juga. Itu maksud dipetakan kepada diri dia sendiri. The value of X which map X to itself. So inilah maksud dia. Memang ayat-ayat tu pelik. Jadi kau kena buat latihan. Buku teks dulu. Jangan buat buku lain dulu. Buka buku teks. So sebenarnya dia nak cari X bila Fx ialah X. Macam tu. Dia masukkan X dapat X juga. Jadi macam nak buat cikgu? Sama je. Kan kau dah tahu Fx. Masukkan saja. So jom kita buat. Modulus 2x tolak 3 ialah X. Kau tak tahu sejarah silam X ni apa kan? Sebab kau nak cari modulus. Jadi kau campak modulus ke kanan jadi plus and minus. You tak tahu apa jawapan dia kan? Jadi plus and minus. Jadi ada dua possibility. Jom. Kita try tulis apa possibility dia. So mungkin 2x tolak 3 itu adalah X. Kan? Atau maybe 2x tolak 3 tu negatif X. Kita tak tahu kan? So kalau dia positif, so kita boleh bawa X ke kiri, negatif 3 ke kanan. 2x tolak X 1x. 1x ialah 3. So ini jawapan dia. Faham So salah satu je adalah X adalah 3. Kalau yang ni cikgu, X buat ke kanan, 3 buat ke kiri. Jadi X tambah dengan 2X jadi 3X.
Negatif 3 jadi positif 3. 3 bagi 3 dapat 1. So X ialah 1. Oh, so inilah nilai-nilai X di mana kalau kau masuk dalam function itu, dia dipetakan kepada diri sendiri. Cikgu dah minum air ke? Okay lah, cikgu minum air Zuhairah. Bismillah. Okay, okay. Faham tak maksudnya kan? Maksudnya macam ni. Bila korang ada modulus kan, modulus apa tadi? Modulus 2 apa tadi? 2x apa? 2x tolak 1 tadi kan? Maksudnya 2x tolak 3 ni kan? Okay. Kalau you guys masukkan 3, dapat 3 juga. Macam tu. Dia dipetakan pada diri sendiri. Kalau you masukkan 1, dapat 1 juga. So inilah maksud dia dipetakan kepada diri sendiri. Inilah X, iaitu bila kau masukkan dalam diri dia, dia akan dipetakan kepada diri sendiri. So itulah jawapan untuk C. Boleh faham? So ini jawapan untuk C. Korang boleh hadam dan amalkan. Ada soalan boleh tanya. Okay, so far clear ke untuk A, B, C, D? Sebab cikgu nak terus ke A, B, C. Cikgu nak terus ke D dengan E. D dengan E ni agak pening sikit. Tapi A, B, C korang okey tak? Tengok dulu. Kalau dah okey, bagi tahu. Clear Aril Aril kena clear. Kalau Aril tak clear, pisang. Okay, clear Now last one. Lut Sinar. Lut Sinar Okay, mantap. Last kali. Ini dia nak domain ataupun X dia lah. X dia bila fx dia kurang 1. Dia nak apakah nilai X supaya fx atau Y dia ni kurang 1. So cara nak jawab soalan macam ni adalah kau kena cari fx 1 kat mana. Maybe area sini kan. Dekat area sini. So cikgu label mungkin area sini. So dekat sini kita nak kena cari apa nilai X dia. Apa nilai X dia supaya dia kurang 1. Ni kat sini. Apa nilai X dia, which is dia punya domain dia, supaya dia kurang 1. Kat mana dia kurang 1? Kat sini. Nampak? Ni kan 1. Dia kurang 1. So area-area sini, faham tak? Apa X dia? Apa hijau ni? Apakah dia punya nilai? Faham? Sebab X kurang 1 dekat sini kan? Dekat situ. Dekat warna biru yang cikgu bagi ni, nampak? Kita tak tahu apa nilai X dekat antara ini dengan ni. Siapa jawapan dia kan? Sebab dia nak fx kurang 1. Jadi jawapan dia macam mana cikgu? Jawapan dia adalah first. Kita tahu, kita cari dulu. Kalau fx dia 1, apakah X dia? Apakah X dia? Okay, jom kita buat. Kalau fx 1, okay, apa X dia? So jom kita try cari. Kita masukkan dalam tu. So modulus 2x tolak 3 ialah 1. Modulus campak sana. So dia ada plus and minus kan? Ada 2 possibility. Sebab kita tak tahu 1 tu sebelum tu positif ke negatif. So ada 2 possibility. Bila kita campak modulus. Betul? So ada 2 possibility. Okay, dah. Kita campak modulus. So positif possibility pertama, maybe 2x tolak 3 itu adalah positif 1. Or maybe 2x tolak 3 itu ialah negatif 1. Bila dia positif 1, 3 buat kena jadi tambah. So jadi 4. 4 bagi 2 dapat 2. Kalau dia negatif, so 2x ialah negatif 1 tolak 3 dapat negatif saya dapat positif 2 Positif 2. 2 bagi 2 dapat 1. So inilah X dia. Inilah X di mana kalau dia ngam-ngam 1. Faham tak? Bila fx dia atau Y dia ngam-ngam 1, dia akan kena kat sini. Ya, cikgu lukis. Cikgu lukis kat sini. This one. Cikgu padam. Cikgu padam. So bila fx ngam-ngam 1, dia kena dekat 1 dan 2. Nampak? Ini yang kita dapat ni. X dia 1 dan 2. Nampak? Nampak kan? Ya, cikgu padam. Lebih ni kan. Okay. Jadi jawapan kita adalah sebab dia nak X kurang 1. Kurang 1. Kurang 1 kat mana? Kat sini lah. Kalau lebih 1 atas ni. Lebih 1. Kurang 1 bawah tu. V kecil kat bawah tu. Jadi kita dah cakap yang domain dia. Dia punya domain dia adalah X kita ni di antara 1 dan 2. Itu je. Itulah dia punya X fx kurang 1 sini. Area sini kan. Ni kan fx
1. Kan? Kalau kurang sini lah. So dia antara 1 dengan 2. 3/2 ni tengah-tengah. So dia antara 1 dengan 2. Tak termasuk sebab dia tak ada simbol termasuk jadi dia tak termasuk. So jangan buat termasuk. So dia antara 1 dengan 2, tapi 1 dengan 2 tu tak termasuk. Inilah jawapan dia. Selesai guys. This is the answer. Boleh faham tak? Sebab ramai gila tak faham benda ni. Kalau korang faham, maknanya korang terbaik lah. Memang power. Memang korang ni budak yang pandai matematik sebenarnya. Okay, do you guys understand? So cara dia macam mana tadi? Cara dia adalah you guys cari dulu fx1 tu kat mana. Oh dekat sini. X dia 1 dengan 2. So bila nak kurang 1, so kita ambil lah yang ni kan. Yang bawah ni kan dia kurang 1. So dia antara 1 dengan 2. Itulah domain dia. Selesai. Faham? Kenapa tak guna simbol sama dengan? Kerana dia takkan sama dengan 1. Nampak? Dia tak ada simbol sama dengan dekat 1. Maknanya bila dia takkan sama dengan 1, kan? Dia tak ada simbol sama dengan 1, dia mana 1 tu tak termasuk. Dia takkan kena 1, dia takkan kena 2. Dia CCP sahaja. Macam tu. Clear? Kalau clear bagus. Okay, kita try tengok E pula. Let's go. Kita try tengok E. Kan, cikgu tunjuk E lah kalau korang tak puas hati. Ke korang nak cuba? Kalau nak cuba boleh je. Kan? Tapi tak ramai lah orang boleh dapat lah E tu. Untuk beginner. Tapi kalau korang nak cuba E, boleh try dulu. Cikgu minum air lagi. Zuhaira dia suruh cikgu minum air. Dia ingat cikgu ikan. Blup, 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 blup. Tak boleh hidup tanpa minum air. Cikgu ni ikan di mata Zuhaira. Ikan. Tak adalah. Kita memang kena minum air kan. Bila cakap pasal air, teringat water bending Avatar. Korang dah tengok belum Avatar live action yang baru kat Netflix ni? Cikgu rasa macam nak tengok tapi tak sihat kan. Oh dah tengok Ada yang dah tengok dah. Wah. Tak ada Netflix. Okay bagus. Tak ada Netflix. Boleh fokus SPM. Aduh. Tapi Amar tahu sekarang ni ada Avatar. Okay. Tahu Alright. Amar ni jenis yang minat movie ke, minat anime ke macam mana? Cikgu tak banyak lah anime cikgu tengok. Tak sempat nak catch up semua. Ke jenis yang gaming. Okey lah, siapa yang nak buat E boleh. Siapa nak tengok cikgu buat boleh. Tak ada masalah. Okay, tengok dia kata dia nak domain apa tau? Dia nak domain fx lebih atau sama dengan 3. Okay, ni kan 3 kan? So kita kena tahu apakah domain atau X dia dulu. So apa kita buat adalah kita cari fx bila dia 3. Kita cari X dia berapa dulu. We try to search X dia 3 dulu. Kat mana? So that kita boleh tahu apa dia punya domain. Betul tak? Betul kan? Jadi first kita cari dulu fx ialah 3, X dia berapa. So kita pun masukkan dalam ni. Modulus 2x tolak 3 ialah 3. Okay, campak modulus. Kan cikgu cakap dia akan ada 2 possibility. Kan 2x tolak 3 ni akan jadi plus and minus. So kita tak tahu 3 ni kisah silam dia positif ke negatif. Jadi dia akan ada 2 possibility. Okay. Now mungkin 2x tolak 3 tu adalah positif 3. Or maybe 2x tolak 3 itu negatif 3. So apabila 3 buatkan jadi tambah, 3 tambah 3 dapat 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Nampak? Negatif 3 tambah 3 dapat 0. 0 bahagi 2 dapat 0 jugalah. Sekejap siapa yang cikgu ni? So X dia adalah 0. So faham tak? Maksudnya apabila fx dia 3, ada 2 nilai X. Betul lah. Kau tengok dalam gambar pun betul kan? Pertama adalah bila fx dia 3, X dia 0. Nampak? Bila fx dia 3, lagi satu adalah kat sini. Betul? 3 kat sini. Jadi bila fx dia 3, bila y dia 3, ada 2 nilai X. Aku buat point lah kot. Mungkin lagi nampak kot. So 3 ini 0 dan 3. Yang ni 3 dengan 3. Macam tu. So nampak tak guys? Nampak kan?
Okay, ni 3, ni kosong. Now, sekarang ni dia minta apa? Dia minta domain dia lebih ke kurang? Lebih kan? Jadi loretkan kau kat mana? Loretkan kau kat atas ni. Lebih 3 belah kiri, lebih 3 belah kanan kan? Yang tengah tak boleh lorek. Sebab yang tengah tadi, itu kalau kurang. Dia kurang 3. Jadi sekarang ni dia nak lebih 3. Maknanya atas 3. Ke atas lah loretkan kau. Faham tak? Loretkan kau kena ke atas. Jadi jawapan kau, domain dia adalah ada dua kemungkinan. Maybe X dia kurang kosong sebab nak lorek ke kiri atas ni, nampak? So maybe X dia kena kosong dan ke bawah. So X kurang atau sama kosong. Or dia kena lorek ke kanan atas. Atau X dia kena lebih 3, betul tak? X dia kena lebih 3. Dia tak boleh antara kosong dan 3, tak boleh. Sebab itu kalau bawah 3. Nampak? Cikgu zoom sikit. Nampak? Sebab kita nak lebih dari 3 kan? Cikgu padam ni. Ni kat sini kan, lebih dari 3 kan? Sebab 3 kat sini kan? Jadi sama ada kita punya X dia kena kurang dari kosong, atau X kita kena lebih dari 3. Macam cikgu tahu 3 kat sini? Sebab cikgu dah cari dah tadi kan? Jadi this is the answer. This is the domain. X dia kurang kosong ataupun X dia lebih atas mana 3. Kenapa ada simbol sama dengan? Sebab dia termasuk 3 tu lah. Yes. Selesai. Boleh faham ke sikit-sikit macam mana cikgu buat soalan D dengan E ni? Ramai gila tak faham lah. Sampai form 5 pun dia tak faham lagi. Tapi kalau kau faham, terbaik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah sebab kau boleh faham. So cari dulu kat mana koordinat X. Kena guna or ke? Dia atau. Nak buat koma pun boleh. And tak boleh. Dan tak boleh. Kalau kau guna perkataan and, dia salah dari segi matematik. Sebab apa tau? Nanti korang belajar dalam bab 3 form 4, matematik moden. Perkataan and dengan or ni dia lain. Dan atau. And ni bermakna kena dua-dua ada. Salah satu tak ada, tak boleh. Contoh kalau mak kau suruh beli ayam dan ikan, kau wajib beli ayam dan ikan. Maknanya dua-dua kena ada. Tapi kalau salah satu pun boleh. Ayam atau ikan. So nak beli ayam boleh, ikan boleh, nak ada dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Itu beza dia. So sama dengan kes ni, jangan cakap and, cakap or. Sebab dia salah satu. Kiri boleh atau kanan pun boleh. Macam tu. Dia tak payah dua-dua. Kiri boleh atau kanan pun boleh. Kan? So X dia lebih 3 atau X dia kurang kosong. Macam tu. Okay, so itu je lah daripada cikgu untuk hari ini. So Ahmed macam tu lah guys. Dia main dengan konsep. Soalan dia, tengok example dulu. Cikgu, saya tak faham beza kurang atau kurang sama dengan. Yang tu Zaira, kau kena buka balik Math Form 1 Chapter 7. Siapa tak terror inequalities ataupun ketak samaan linear, ketak samaan, boleh buka buku Form 1 Chapter 7. Basically macam ni Zaira, cikgu terangkan secara ringkas je lah Okay, kalau cikgu tulis macam ni, X lebih besar daripada 2. Okay, katakan ni kosong, 1, 2, 3, 4. Bila X lagi besar daripada 2, maknanya 2 tu tak termasuk. Dia atas 2. Contohnya 2.1, 2.2, 2.3, tapi tak ada 2. Dia tak boleh termasuk 2. Itu maksud tak ada sama dengan. 2 tu dia bulat putih macam tu, tak termasuk. Tapi kalau lah cikgu cakap X dia lebih besar atau sama dengan 2, maksudnya 2 tu boleh termasuk. 0, 1, 2, 3, 4. So 2 tu boleh termasuk, dia boleh hitam. Macam tu lah kan, dia punya simbol dia. Boleh faham ke? Kan? Inilah maksud simbol X lagi besar atau sama dengan 2. Maknanya 2 boleh termasuk. Ataupun kita cakap bahasa Melayu dia, 2 dan ke atas. Kalau yang ni, kita boleh cakap atas 2. 2 tak termasuk. Itu beza dia. Clear ke? Do you understand? Okay kan? Maknanya kalau 2 tak dia termasuk. So sama dengan ni tadi. Sama dengan ni tadi. So disebabkan oleh dia kata fx kena lebih atau sama dengan 3. So maknanya lebih atau sama dengan 3. Maknanya 3 tu boleh termasuk. Bila 3 tu boleh termasuk, jadi maknanya dia termasuk kosong lah. Nampak? Dia termasuk kosong. Kosong dan ke bawah. Juga dia boleh termasuk 3. 3 dan ke atas. Macam tu. Clear? Selesai. Tak apalah, nanti kau boleh tengok balik lah Form 1 Chapter 7. Please practice lagi.
It's okay kan. Bagi tahu Zaira apa yang kau tak faham supaya cikgu boleh explain. Jangan kau senyap-senyap simpan-simpan macam tu je. Nanti kau akan apa? Pening. Okay, tu je lah kot daripada cikgu untuk hari ni. Okay, for those yang nak buat praktis, bolehlah buat latihan kan. Buatlah latihan banyak-banyak lagi. Nanti mungkin minggu depan kita akan ajar kau soalan ni kot, mengira ni, self practice 1.3. Ke korang macam nak buat sendiri? Kalau nak buat sendiri lagi bagus. Kan lagi bagus. Tapi kalau tak sempat nak cikgu tunjuk, cikgu tunjuk lah. Begitulah cikgu. Kalau tak cikgu masuk 1.2, 1.2 lagi mencabar. Okey, itu je lah daripada cikgu. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu datang daripada kita semua. So jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Terima kasih. See you. Okey, sama-sama Alisha. Terima Terima kasih, kasih. cikgu. Faris, terima kasih. See you. Terima kasih Sir Arif. Okey, Kak Erin, terima kasih.